Okey, kita akan mengulang kaji sedikit berkenaan dengan kaedah lain bagaimana kita menulis electron configuration. Dan kita tahu bahawa setengah buku textbook dan penuntut-penuntut menulis electron configuration dengan cara kaedah menulis nama orbital dengan lengkap. Contohnya kita ambil cobalt CO, kita ambil CO cobalt yang mempunyai 27 proton. Okay. Electron configuration untuk cobalt adalah 1s2, 2s2 masuk ke 2p6, okay. Kemudian 3s2, 3p6, p6, dan kemudian masuk ke 4s2, 4s2, okay. Dan kita lihat cobalt berada pada blok D, blok D, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ketujuh. Sebab kita tahu elektron yang terletak di blok D akan turun satu anak tangga orbital menjadi 3 D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di 7. Dan kalau kita nak menulis kaedah lain seperti diajar oleh sekolah-sekolah menengah, kita boleh menyusun elektron ini dengan cara susunan mengikut orbital masing-masing. Contohnya sini orbital 1s ada 2 elektron, jadi tulis 2. Lepas tu orbital 2 dapat 2 campur 6 iaitu 8 campur. Kemudian sekarang kita lihat sini orbital yang ketiga terdapat 3 sebenarnya, bukan 2. 1, 2, 3 iaitu 3s, 3p dan 3d, dan jumlah elektronnya adalah 2 campur 6, 8 campur 7, 15. Jadi kita kena tulis 15 di sini orbital yang ketiga, dan baru turun balik dan naik balik ke orbital yang 4s menjadi iaitu 2 elektron. So ini adalah electron configuration untuk cobalt. Okay. Itu adalah sebagai ulang kaji ringkas, sebab ini tidak ditekankan pada video klip yang lalu. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan apakah yang dikatakan dengan molecular formula, dan apakah yang dikatakan empirical formula. Dan kita tahu bahawa atom-atom yang terdapat di dalam periodic table ini boleh saling berinteraksi, bergantung kepada sama ada elektron atom itu lebih cenderung untuk memberi elektron ataupun menerima elektron, dan mereka boleh bergabung sesama sendiri untuk membentuk molekul. Atom yang bergabung dikenali sebagai molekul. Okay. Dan contoh molekul seperti yang kita tahu, water H2O iaitu terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan ini adalah dikenali sebagai molecular formula, iaitu kita tahu bahawa ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen di dalam water, dalam air. Okay. Alright. Dan manakala empirical formula ni pula adalah merupakan nisbah. Apakah nisbah atom-atom yang terdapat di dalam molekul, sesuatu molekul itu. Contoh, tapi di air ni dia H2O, masuk nisbah dia adalah H2O jugalah. H2O juga, ini adalah nisbah atom-atom yang terdapat dalam molekul air. Jadi empirical formula bagi air ni sama dengan molecular formula, sebab kita tak boleh pecahkan lagi dah. Okey, yang boleh kita pecahkan contohnya adalah seperti contohnya kita ambil cyclobutane, molecular cyclobutane. Lihat cyclobutane ni terdiri daripada 4 atom karbon C4 dan 8 atom hidrogen. Dan ini adalah
molecular formula untuk cyclobutin, molecular formula, untuk cyclobutin. Dan nisbah karbon dan hidrogen yang terdapat di dalam molekul cyclobutin ini adalah kita bahagikan dengan 4. Dia akan jadi CH2. Ini adalah pecahan yang paling ringkas sekali yang menggambarkan nisbah atom hidrogen dan karbon di dalam molekul cyclobutin. Dan ini adalah dipanggil empirical formula. Empirical formula. Faham? So kita cuma dapatkan apakah nisbah atom-atom yang terdapat di dalam molekul tersebut. Itu adalah empirical formula. Bilangan atom yang sebenar terdapat di dalam molekul itu dikenali sebagai molecular formula. Formula yang menunjukkan bilangan sebenar atom yang terdapat di dalam molekul. Itu adalah molecular formula. Alright. Kalau kita tengok daripada periodic table elemen-elemen terdapat di sini, kita dapati bahawa terdapat angka-angka tertentu di bahagian bawahnya. Angka yang contohnya aluminium ni, angka 13 ni adalah menggambarkan bilangan proton. Bilangan proton. Contohnya aluminium 13 tadi, 13 ini adalah bilangan proton. Bilangan proton ataupun dikenali sebagai atomic number. Atomic number. Bilangan atomik. Atomic number ini adalah bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus sesuatu atom di dalam periodic table ini. Dan kita tahu bahawa bilangan proton bersamaan dengan bilangan neutron yang terdapat di dalam periodic table ini. Dan kita tahu bahawa berat untuk proton ni lebih kurang sama dengan neutron. Dengan neutron. Dan kita dapati bahawa angka yang bawah ini pula, yang bawah ni 26.98 itu mewakili apa yang kita panggil atomic mass. Atomic mass. Atomic mass. Alright. Dan atomic mass ni adalah sebenarnya mewakili berat. Atomic mass mewakili lebih kurang gambaran berat atom, weight atom, berat atom tersebut. Contohnya kita ambil zinc N ni, kita lihat bahawa atomic mass dia zinc 30 ni, atomic mass untuk zinc tadi kita lihat sini 65.38. 65.38. Angka yang berbeza ini disebabkan sepatutnya kita tahu bahawa terdapat 30 proton dan 30 neutron di dalam nukleus zinc. Tetapi mengapa pula atomic mass 65.38? Sepatutnya atomic mass dia, AMU dia 60. Ini disebabkan oleh wujudnya radioisotopes, di mana terdapat beberapa isotopes zinc yang mengandungi bilangan neutron yang berbeza. Jadi apabila berlaku bilangan neutron yang berbeza, maka elemen itu dikenali sebagai isotop. Elemen itu tetap kekal dengan nama asalnya, iaitu zinc contohnya, tetapi disebabkan oleh bilangan neutron yang berbeza, maka ia menjadi isotop. Dan isotop ni mempunyai berat yang berbeza. Yang bila digabungkan ke semua, kita akan dapati inilah merupakan average ataupun purata berat atom tersebut, wujudnya isotop. Itulah konsep atomic number dan atomic mass ini. Alright. Kadang-kadang kita juga boleh mengukur berat sesuatu molekul tersebut. Contohnya kita ambil molekul cyclobutin tadi ni. Cyclobutin tadi. Cyclobutin C4H8. Cyclobutin C4H8. Kita tahu bahawa
terdapat 4 atom karbon dan 8 atom hidrogen. Kita tahu bahawa karbon di sini dia punya atomic mass dia adalah 12.01. Jadi kalau kita nak ukur berat molekul ini, kita kena 4 dikalikan dengan 12.01, okey, right, dicampurkan dengan berat ataupun mass daripada atom hidrogen, iaitu 8 kali hidrogen berapa? 1.008. Ataupun kita boleh abaikan lah yang ujung tu, kita just masukkan satu saja berat, satu atomic mass index, mass unit, sorry. So ini akan menjadi lebih kurang ni, kita abaikan satu ni, ini akan jadi 4 kali 12, 48, campur dengan 8, iaitu 56 atomic mass unit, 56, okey. Dan ini adalah kita panggil mass, molecular mass untuk cyclobutane ini, C4H8 ini. Kita mengetahui apakah molecular mass, sesuatu molekul itu, kita juga tahu nisbah. Kita juga perlu mengetahui nisbah sesuatu atom, berat sesuatu atom di dalam sesuatu molekul tersebut. Contohnya kita lihat di sini cyclobutane C4H8 ni, apakah nisbah berat, apakah nisbah mass ataupun berat karbon di dalam molekul cyclobutane ini. Untuk mengetahui nisbah tu, kita kena tahu apakah atomic mass untuk tiap-tiap satu atom di dalam molekul tersebut, dan apakah jumlah atomic mass yang disumbang oleh sesuatu atom di dalam molekul tersebut. Kalau kita lihat molekul cyclobutane C4H8 ni, C4H8 ni, kita dapati bahawa berat atau mass kepada karbon yang terdapat dalam molekul ini adalah 48, okey, dibahagikan dengan jumlah berat molekul iaitu 56, okey, dan dikali dengan 100. Dan ini akan memberi jawapan berapa peratuskah berat karbon, atom karbon yang terdapat di dalam molekul cyclobutane C4H8. Dan kalau kita nak mengira dia punya peratusan yang sebenar adalah 48 dibahagikan dengan 56, okey, dikalikan dengan 100, kita akan dapati 85.7, okey, 85.7%. Jadi ini bermaksud nisbah berat karbon yang menyumbang di dalam molekul cyclobutane ini adalah 85.7%. Okay. Kita jangan ambil bilangan atom, tapi kita kena ukur berat ataupun mass, atomic mass elemen yang terdapat ataupun atom yang terdapat di dalam molekul tersebut. Okay. Alright. So sekarang kita dah belajar berkenaan dengan apa yang dimasukkan dengan molecular formula. Kita dah belajar berkenaan dengan empirical formula, dan kita juga boleh mengukur, mengira berat molecular mass dan juga nisbah ataupun ratio komponen-komponen ataupun atom-atom yang terdapat di dalam sesuatu molekul tersebut. Kita akan belajar berkenaan dengan mol di dalam video klip yang akan datang. Jadi setakat ini dulu, jumpa lagi di video klip yang seterusnya. Sekian, terima kasih.